Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahfuzah binti Ilyas, bermegang nombor metrik A175982. InsyaAllah saya akan membentangkan bagi subjek kajian teks Usuluddin dan Falsafah, bagi tugasan ulasan teks tafsir, hadis dan juga tasawuf. Yang pertama, saya mengambil kitab tafsir Ibnu Abbas, di mana saya mengambil surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10 dengan menggunakan rujukan daripada kitab Tanwirul Miqbas min tafsir Ibnu Abbas yang dikarang oleh Abu Tahir bin Ya'qub Al-Fairuzabadi. InsyaAllah apa yang saya faham di dalam teks yang dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Abbas ini, penulis menjelaskan secara umumnya, ayat ini menjelaskan tentang keimanan dan juga keislaman wanita-wanita yang berhijrah meninggalkan suami mereka yang kafir, di mana wanita-wanita ini berhijrah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ditanyakan kepada wanita-wanita tersebut akan keimanan mereka, tentang ketulusan mereka dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui ketulusan hati mereka dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa sekiranya wanita-wanita tersebut benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang Islam tidak dibenarkan untuk mengembalikan wanita-wanita ini kepada suami-suami mereka yang telah kafir. Dan sekiranya suami mereka datang untuk mengambil isteri-isteri mereka, maka orang Islam tidak dibenarkan untuk memberikan isteri-isteri mereka kepada suami mereka semula. Dan orang Islam diperintahkan agar memberikan mahar, mas kahwin yang dibayar oleh para suami mereka. Ibnu Abbas menjelaskan bahawa wanita-wanita yang beriman ini tidak lagi halal bagi suami mereka yang kafir, dan begitu juga sekiranya suami mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang lelaki yang beriman ini juga tidak halal bagi wanita-wanita yang kafir. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan hadis, ulasan teks hadis, iaitu saya mengambil hadis daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis yang ke-18, yang berkaitan dengan takwa dan akhlak mulia. Dan saya juga menggunakan rujukan daripada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarh 50 Hadisan min Jawami'il Kalam, yang dikarang oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Hadis ini menjelaskan bahawa umat Islam ini perlu sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sentiasa mengerjakan kebaikan dan juga berakhlak mulia kepada seluruh umat manusia. Dan hadis ini juga telah mengumpulkan, telah merangkumi dan mencakupi keseluruhan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hak hamba-Nya, yang mana di dalam teks tersebut turut dijelaskan apa yang diperkatakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, iaitu berkaitan dengan hadis ini, iaitu beliau mengatakan wasiat di dalam hadis ini merupakan satu wasiat yang agung dan juga mencakupi semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada itu, hadis ini juga dijelaskan bahawa hadis ini diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz dan juga Abu Zar, yang di dalam riwayat yang berbeza, yang mana jika dilihat dalam sebuah riwayat Abdul Bar daripada Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan pada ketika itu Muaz dan juga Abu Zar ini ingin ke Yaman, dan kerana mereka diutuskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada Muaz dan juga Abu Zar ini hadis tersebut, apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Dan bagi yang terakhir adalah merupakan kitab tasawuf, di mana saya mengambil kitab Ayyuhal Walad, dan saya mengambil nasihat yang ke-16, iaitu berkaitan dengan carilah guru yang mursyid. Dan di dalam teks ini menjelaskan bahawa
Imam Al-Ghazali menjelaskan supaya semua umat Islam ini untuk memilih seorang guru yang dapat membimbing kita ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Imam Al-Ghazali turut menyatakan ciri-ciri guru yang mursyid supaya tidak mudah bagi seorang guru itu mengakui bahawa mereka adalah seorang yang mursyid, kerana tidak semestinya orang yang alim itu adalah orang yang mursyid. Dan di mana ciri-ciri itu dinyatakan bahawa Imam Al-Ghazali menyatakan ciri-cirinya adalah seorang guru itu dia sentiasa memalingkan dirinya daripada mencintai dunia dan juga pangkat. Dan mereka itu perlu mengikuti segenap aspek akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan yang Imam Al-Ghazali turut menyatakan bahawa seorang guru itu telah berjaya untuk mendidik dirinya sendiri daripada segi kurangnya makan, minum, berkata-kata dan juga tidur. Malah seorang guru itu perlu lebih banyak menghabiskan masa mereka dengan memperbanyakkan solat, sedekah dan juga berpuasa. Dan seorang guru itu juga mampu untuk menjadikan diri mereka berakhlak dengan akhlak yang baik seperti sabar, syukur, tawakal dan sebagainya. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.